Untuk eksperimen antibiotik ni, dia ada lagi satu cara. Cara yang kedua, dia tak guna agar-agar tapi dia guna bubur nutrien. Beza dia tu je lah bahan asas dia. Kalau eksperimen yang sebelum tadi yang dalam pilihan Petri tu, dia guna bahan asas dia agar-agar nutrien. Cuma cara yang kedua ni, bahan asas dia guna dalam bentuk bubur. Dia dalam bentuk cecair. Dan dia campurkan juga bubur nutrien ni dengan culture bakteria. Kalau kamu tengok balik perbincangan sebelum ni, dia guna agar-agar nutrien dicampur dengan culture bakteria. Tapi kalau yang eksperimen yang jenis yang kedua ni, dia guna bubur nutrien yang dicampur dengan culture bakteria. Cuma bezanya selalunya kalau kita guna bubur nutrien, kita akan guna tabung uji. Kita tak guna piring Petri sebab dia dalam bentuk cecair. Dan beza hasil pemerhatian dia kalau kita guna bubur, bubur kalau ada pertumbuhan bakteria, dia akan jadi keruh. Kalau tak ada pertumbuhan bakteria, dia akan jernih. Itu saja bezanya dengan kalau kita guna agar-agar nutrien. Kalau agar-agar nutrien, kalau kita tengok di sekeliling kat cakra tu ada kawasan jernih, maknanya kawasan jernih tu dah tak ada pertumbuhan bakteria. Kalau dia tak jernih, maknanya pertumbuhan bakteria tu masih ada. Itu kalau kita guna agar-agar. Tapi kalau kita guna bubur, kalau kita tengok dia keruh, itu ada bakteria. Kalau kita tengok dia jernih, itu menunjukkan dia tak ada bakteria. Okey, jadi cikgu nak bagi penekanan dari segi tu je lah, pemerhatian untuk bubur nutrien, dia sama ada kita hurai sama ada dia keruh atau jernih. Kalau kamu tengok gambar rajah yang P tu, dia ada antibiotik yang diletakkan ke dalam bubur nutrien yang dah bercampur dengan culture bakteria. Kalau kita tengok teori, kita tahulah kalau ada antibiotik, bakteria tu mesti akan mati. So lepas beberapa hari kamu akan dapati bubur di dalam bekapi tu dia akan kekal jernih. Manakala yang Q tu disebabkan kita tak bubuh antibiotik, maka selepas beberapa hari kita akan dapati keadaan bubur tu akan menjadi keruh. Jadi cikgu cuma nak ingatkan kamu, huraian untuk bubur sama ada jernih atau keruh. Keruh tu menunjukkan ada bakteria. Okey, jadi kalau kita nak tengok manipulasi di sini, kalau kamu lihat di kawasan yang P tu ada antibiotik, Q tak ada. So, yang sesuainya untuk manipulasi kita tulis sebagai kehadiran antibiotik. Untuk jawapan A2, dimalarkan. Dari gambar ni pun kita nampak isi padu bubur nutrien yang digunakan sama banyak. So, jadi jawapan untuk dimalarkan adalah isi padu bubur nutrien. Kalau kamu nak tulis jenis culture bakteria pun boleh. Selalunya kita guna dalam aman adalah culture bakteria Bacillus subtilis. Okey, jadi malah ada dua jawapan lah, sama ada kamu tulis jenis culture bakteria ataupun kamu tulis isi padu bubur nutrien. Untuk bergerak balas pula, kalau ada jadual lagi senang, kamu tengok kolom sebelah kanan. Jadi jawapan yang sesuainya adalah kekeruhan bubur nutrien. Okey, sekarang ni kamu tengok yang terakhir soalan B. Nyatakan inferen yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian tabung uji P. Okey, dia minta kamu berikan inferen ataupun sebab untuk P. Jadi kamu kena rujuklah sebelum bagi inferen, rujuk dulu keputusan P. Keputusan P kita nampak dia jernih. Tadi cikgu dah bagi tahu jernih tu menunjukkan pertumbuhan bakteria tu dah terencat ataupun bakteria tu dah mati. Jadi jawapan dia lebih kurang macam ni lah. Bubur nutrien menjadi jernih selepas beberapa hari kerana tiada pertumbuhan bakteria. Saya ulang ya, keadaan bubur nutrien jernih selepas beberapa hari kerana tiada pertumbuhan bakteria.